Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua peserta PTS yang ke-80. Hari ini merupakan hari yang ketiga kita berprogram untuk mengekalkan berat badan sihat ataupun menurunkan berat badan menjadi berat badan yang ideal. Okey, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Nur Ain binti Abdul Hamid. Saya berumur 37 tahun, berasal dari Melaka dan kini menetap di Keratung Pahang. Saya telah berprogram selama sebanyak 8 sesi. Okey. Ini adalah sesi yang ke-8 saya menyertai PTS. Alhamdulillah saya telah berjaya menurunkan berat sebanyak 17 kilo dengan ketinggian 165 cm. Saya masih lagi dalam usaha untuk menurunkan lagi 5 kilo untuk mendapatkan berat badan yang ideal dengan ketinggian saya. Sebelum saya bernutrisi, mengamalkan pemakanan yang sihat, saya mengalami masalah kesihatan seperti ketidakhadaman dan pedih ulu hati yang berpunca daripada masa makan yang tidak teratur. Dan yang kedua, saya mengalami masalah sakit tumit kaki, sakit lutut, sakit belakang yang berpunca daripada berat badan yang berlebihan, dan saya juga mengalami masalah jerawat dan migrain akibat daripada resdung ataupun sinusitis yang boleh dikatakan kronik. Okey. Dan Alhamdulillah semenjak saya bernutrisi bulan Februari 2021 sehinggalah sekarang, saya dapat rasakan tahap kesihatan saya semakin hari semakin baik. Dan bonusnya saya dapat menurunkan berat badan sebanyak 17 kilo. Baiklah, hari ini pada hari yang ketiga kita berprogram, saya akan berkongsikan dengan anda semua tentang topik kita untuk hari yang ketiga, iaitu nutrisi selular. Okey, sebelum itu saya ingin menekankan kepada anda apakah maksud nutrisi selular dan juga apakah maksud VILI. Okey, VILI. Okey, nutrisi selular bermaksud kita membekalkan nutrisi ataupun zat-zat makanan kepada kita punya sel-sel badan. Dan penyerapan zat makanan yang kita makan akan berlaku di usus kecil kita, di mana usus kecil kita mempunyai fungsi untuk menyerap semua makanan yang kita makan melalui villi yang ada pada dinding usus kecil kita. Okey. Jadi, untuk memastikan semua makanan yang kita makan tu dapat diserap dengan baik oleh usus kecil, kita mestilah mempunyai villi yang sihat. Okey, sebelum itu kita kena tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan villi kita menjadi rosak ataupun tersumbat. Okay? Villi kita dikatakan rosak apabila ia telah pun tersumbat. Dan mengapa ia boleh tersumbat? Okay, ada 7 faktor atau 7 sebab utama yang menyebabkan villi kita tersumbat. Pertama adalah berpunca daripada makanan yang tidak sihat, seperti kita mengambil makanan yang mengandungi lemak tepung, lemak trans, gula putih, makanan yang diproses dan juga pewarna, perisa, pengawet dan juga garam yang tidak sihat yang ada dalam makanan yang kita makan. Okey, yang kedua adalah berpunca daripada tekanan atau stres yang berpanjangan. Yang ketiga, berpunca daripada pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Okey, faktor yang keempat yang menyebabkan villi kita rosak adalah tabiat merokok dan juga kita menjadi perokok yang pasif, iaitu kita tidak merokok tapi kita terdedah kepada asap rokok daripada mereka yang berada di sekeliling kita. Okey, faktor yang kelima adalah pengambilan alkohol. Yang keenam adalah pengambilan ubat-ubatan sintetik. Dan yang ketujuh adalah berpunca daripada racun serangga yang digunakan oleh petani untuk menjaga atau memelihara tanaman mereka, sama ada buah-buahan atau sayur-sayuran, daripada serangan serangga perosak. Okey, jadi itu semua punca yang memang menjadi faktor utama lah mengapa villi kita rosak, mengapa villi kita tersumbat dan akhirnya menyebabkan kepada
Villi kita tidak mampu lagi dah menyerap zat-zat nutrien yang kita makan, yang ada dalam makanan kita. Jadi apa yang kita makan walaupun berkhasiat tidak dapat diserap oleh villi, dan badan kita tidak dapat nutrien yang kita makan itu sebenarnya. Okey, untuk program pemakanan sihat Herbalife, Herbalife menyediakan 2 jenis pemakanan sihat yang berfokus kepada nutrisi untuk selular. Yang pertama kita ada Herbal Aloe Concentration Mix. Herbal Aloe Concentration Mix. Maksudnya ekstrak daripada aloe vera yang bermutu tinggi yang terpilih dicampur. Mix tu maksudnya dicampur dengan chamomile dan juga dia mempunyai 3 perisa. Saya biasa beli perisa mandarin dan dia ada juga perisa mango dan juga perisa asli. Apa kelebihan atau manfaat jika kita minum Herbal Aloe Concentration Mix ini? Sebelum itu kita kena tahu bagaimana cara kita dapat menikmati dan mengambil khasiat daripada Herbal Aloe Concentration ni, iaitu kita perlu bancuh 3 penutup Aloe Concentration Mix ini, 3 penutup ni ke dalam air masak, atau kita boleh bancuh bersama dengan tea mix, atau kita juga boleh minum dia bersama-sama dengan bancuh Aloe Concentration Mix ni dengan tea mix, ataupun kita boleh bancuh dengan kita punya air masak dan kita boleh minum begitu sahaja. Alright, manfaat Herbal Aloe Concentration ini ada 4 yang saya senaraikan. Pertama, ia meningkatkan kecekapan sistem penghadaman kita. Sistem penghadaman atau sistem pencernaan kita dengan cara dia dapat meningkatkan kadar penyerapan nutrien, iaitu Aloe Concentration ini mempunyai kuasa untuk membersihkan semua villi yang ada di permukaan dalam usus kecil kita. Bila villi kita dah bersih, maka kita dapat memberikan penyerapan makanan yang baik, dan penyerapan dan juga penghadaman yang baik ini memberikan rasa lega kepada perut dan usus kita. Yang kedua, Herbal Aloe Concentration ini diperbuat daripada aloe vera yang berkualiti tinggi, yang kaya dengan vitamin, mineral, asid amino, enzim dan juga bahan-bahan antioksidan yang bagus untuk mempertingkatkan sistem pertahanan badan daripada bahan-bahan yang menyebabkan penyakit. Ia juga diadun bersama chamomile, bunga chamomile yang memberikan rasa tenang, yang mengurangkan rasa sakit period bagi perempuan, dan ia juga menyingkirkan toksin dan mengurangkan rasa pedih ulu hati. Itu kelebihan chamomile yang ada dekat dalam Herbal Aloe Concentration ini. Yang keempat, ia juga boleh mengatasi sembelit dan dapat mempercepatkan pengendalian berat sebanyak 40%. Jadi ia sangat membantu kepada kita yang nak kurangkan berat badan. Seterusnya kita ada satu lagi nutrisi selular yang bagus untuk kita punya sel-sel badan, iaitu mixed fibers with inulin powder drink, iaitu serbuk campuran fiber dengan inulin. Dia berbentuk serbuk dan ia mempunyai dia punya sudu. Dia ada scoop dia yang tersendiri dekat dalam ni, dia ada scoop dia dalam bentuk serbuk. So cara nak menikmati dan mendapat manfaat daripada produk ini adalah kita boleh ambil dia bersama-sama dengan shake, Formula 1 kita. Kita juga boleh bancuh fiber bersama dengan aloe vera concentration tadi, ataupun kita bancuh fiber bersama dengan air putih sahaja, dan boleh juga dinikmati bersama dengan tea mix. Apakah manfaat fiber?
Okay, fiber mengandungi 5 gram serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Dalam satu scoop fiber yang kita ambil tadi, dia mengandungi serat yang larut air dan juga serat yang tidak larut air. Okey, serat larut air dan serat yang tidak larut air mengandungi fungsi yang berbeza. Okey, kita tengok dulu manfaat serat yang tidak larut air. Okey, serat yang tidak larut air akan menyokong kesihatan pencernaan dengan cara menggalakkan proses peristalsis di sepanjang usus dan salur pencernaan kita. Proses peristalsis sebenarnya berlaku secara semula jadi dalam salur pencernaan kita, bermula daripada esophagus dan sehinggalah ke anus atau dubur. Okey, dia berlaku secara beritma atau berirama, secara bergila-gila tanpa henti selagi ada makanan dalam salur pencernaan. Okey, jadi bila kita makan makanan yang mengandungi serat, dia akan merangsang proses peristalsis ini. Jadi jika peristalsis dapat berlaku dengan baik tanpa ada gangguan, maka kita punya perut akan rasa selesa, sistem penghadaman kita akan berjalan dengan lancar dan efisien. Okey, faedah yang kedua, apabila kita ambil fiber yang mengandungi serat yang tidak larut air ini, ia membantu proses buang air besar. Okey, proses membuang air besar akan menjadi lebih teratur. Okey, di mana kita akan dapati kita akan buang air besar secara berkala setiap hari pada waktu yang sama setiap hari. Okey, jadi fiber menjadi bahan pelawas bagi melancarkan proses penyah tinjaan. Okey, kita tak perlu bersusah payah untuk membuang air besar. Kita akan rasa proses tu berlaku dengan mudah sekali tanpa ada masalah sembelit. Okey, yang ketiga, fiber yang mengandungi serat tidak larut air ni tadi boleh menyokong program pengurusan berat badan dengan cara membersihkan usus besar daripada sisa-sisa bahan buangan yang melekat di dinding usus besar. Ini menjadikan bahagian abdomen kita kelihatan kempis dan ini mengatasi masalah buncit. Okey, ini sangat berguna kepada mereka yang mengalami perut yang buncit. Okey, perut yang buncit tidak semestinya mengandungi lemak semata-mata, ia juga berpunca daripada usus yang tersumbat. Okey, bagi serat yang larut air pula, okay, serat yang larut air ni dia larut dalam air dan dia boleh masuk ke dalam kita punya sistem peredaran darah dan ini dapat membantu menurunkan paras kolesterol supaya kolesterol yang ada dalam darah kita berada pada tahap yang normal. Okay, kerana fiber yang tidak larut air ini mempunyai kuasa penyerapan kolesterol. Okay, dia berupaya menyerap kolesterol. Okay, itulah kepentingan mengapa kita perlu masukkan fiber dalam kita punya diet harian, kerana fiber ini mengandungi 2 jenis serat yang sangat berguna untuk sistem penghadaman kita dan juga nutrisi selular kita, di mana ia mengandungi serat yang larut air dan serat yang tidak larut air yang sangat membantu kita dalam proses menurunkan berat badan dan mencapai tahap kesihatan yang baik dari sehari ke sehari kalau kita amalkan secara konsisten. Okay, saya rasa itu saja perkongsian daripada saya untuk topik yang ketiga, nutrisi selular. Teruskan usaha anda. Okay, usaha yang kecil tetapi konsisten akan memberikan hasil yang sangat besar maknanya kepada kita di akhir program nanti. Jadi kepada para peserta yang baru, jangan lupa dapatkan fiber dan jangan lupa minum Elo Concentration setiap hari untuk nutrisi selular kita. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain masa.